Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati Ayahanda Temenggung, yang saya mulakan Tuan YDP dan seluruh ahli jawatan kuasa syuranya, yang saya muliakan tuan-tuan pemimpin-pemimpin masyarakat, yang dihormati barisan pegawai-pegawai keselamatan yang bertugas pada pagi ini, muslimin dan muslimat mudah-mudahan yang dirahmati Allah, termasuk pada akak kita yang baru sampai naik wheelchair tu. Main duduk depan kak. Alhamdulillah. First class. Duduk depan seorang ni. Lagi first class. Jadi akak-akak kalau rasa-rasa lengur tengkuk tu, ubahlah kerusi tu. Badan ke sana, muka ke sini, lengur tu. Ubah kerusi, senang. Kalau rasa-rasa nak lagi senang, bawa kerusi duduk tengah-tengah ni. Terus mengadap muka saya. Jadi tuan-tuan, khazanah kita ada di tempat dema. Dan dema bangga pula nyimpan kita punya. Kita pula kadang-kadang tak bangga dengan khazanah kita. Tambah-tambah kalau khazanah tu ada hantu pula, lagi tak bangga, buang cepat. Ayah ni saya jumpa. Dia kata, Ustaz, suami saya meninggal. Soalan, atau kerihnya Ustaz udah goncang-goncang dalam lemari, Ustaz. Ada orang goncang kot katanya. Tak ada Ustaz, udah orang takut benar kami. Ni udah mati, kerihnya ada, gogang dalam lemari. Saya kata tu, kerih tak ada apa, tak ada salahnya kerih tu. Kadang gangguan saja. Tak nak lah Ustaz, ambil lah Ustaz. Saya nak buat apa, kan goncang rumah saya pula. Saya kata saya nak pergi ngajar masjid ni, akak bawa lah kerih tu. Dibawanya kerih tuan-tuan, oi. Dibalut kain kuning. Dia bagi pada saya, ambil, tak nak nyimpan, nyusuh saya. Saya kata letak dalam kereta saya, bohlah bonet. Tapi betul tuan-tuan, berat benar kereta saya tu. Apa benda lah aku bawa berat benar, aku bawa sebatang kerih, sebilah kerih. Kita bila dengar-dengar macam tu takut kita. Padahal kadang-kadang bukan kerih tu ada masalah. Masalahnya ialah pemujaan. Masalahnya ialah awak letakkan sesuatu di situ. Jin dan sebagainya. Oh, ada aiskrim belakang tu. Saya mantang tengok aiskrim. Nampak pula aiskrim jauh-jauh. Baik tu. Kalau hari Malaysia tak ada aiskrim Malaysia, tak kena lah. Hari Malaysia kena buatlah aiskrim Malaysia. Oh, betul tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Saya takut bila kita tak naikkan budaya Melayu kita. Macam negara-negara yang saya pergi tadi. Orang Melayu tak berbangga dengan bangsa dia sendiri. Tak ada bangga dengan adat dia, bahasa dia. Saya seronok bila baca tulisan di belakang saya ni, depan tuan-tuan ni. Asal kepada kita apa? Agama, usul kita. Tengok tuan-tuan, tengok. Bahasa kita, budaya kita, adat kita. 4 benda ni yang kena jadi tunjang pada kita. Awal-awalnya apa?
agama. Dan kita bersyukur di dalam perlembagaan Malaysia, orang Melayu mesti Islam. Syukur pada Allah. Kita kena ucap terima kasih kepada ulama-ulama terdahulu. Pemimpin-pemimpin terdahulu. Sultan-sultan terdahulu. Yang meletakkan syarat, kalau nak diberinya merdeka, orang Melayu ada hak dia. Apa hak dia? Jangan kacau agama dia. Ini syarat dalam perlembagaan kita. Tak boleh murtad orang Melayu. Tak boleh didakwah agama lain pada orang-orang Islam Melayu. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan panggil orang Melayu buat ceramah agama lain. Tak boleh. Disebarkan agama lain tak boleh pada orang Melayu. Tak boleh murtad pada orang Melayu. Yang ini sejajar dengan ayat Quran yang kita akan baca dalam khutbah Jumaat nanti. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu hanya mati dalam Islam. Allah pesan macam itu. Dan dalam perlembagaan negara kita diletakkan bahawa orang Melayu mesti Islam. Tak boleh murtad. Banyak orang Melayu kita yang nak murtad, yang buat cubaan murtad, mahkamah tak luluskan. Tak boleh murtad di Malaysia, dia pergi luar negeri. Yang ni yang kita takut ni. Sepanjang saya ceramah ni, ada 3 orang anak dia, orang Melayu kita, lari luar negeri sebab nak kahwin dengan orang putih, nak murtad. Tinggal mak, tinggal bapak, lari ikut Mak Saleh. Tapi bukan orang negara kita, orang negara lain. Setakat ni orang Malaysia kita tuan-tuan, saya sepanjang ceramah dah 30 tahun lebih, tak ada jumpa lagi orang Melayu kita nak murtad sebab nak menikah dengan orang lain. Yang saya selesaikan lah. Yang lain-lain tu wallahu a'lam. Yang saya kata saya jumpa. Jadi kita bersyukur pada Allah, anak-anak kita mudah-mudahan sampai matilah dia masuk Islam. Sebab asal kepada bangsa kita yang paling penting ialah agama usulnya. Agama tu paling penting sekali. Soalan dia pula, dema tu perkampungan apa tu? Perkampungan Melayu. Dema tu buat apa? Nak membangkitkan semangat cintakan bangsa Melayu. Itu yang pakai tengkolok, yang perempuan pula berselempang menegeri makcik kita nampak tu. Udah kain batik, udah gini, udah macam Seri Mersing nampak ni tuan. Oi, kita sekarang tudung bawal. Tudung bawal, tudung siakap. Macam-macam tudung kita ni. Tengok akak kita tu pakai kain tudung, kemudian letaknya kain batik sini. Itu bangsa orang Melayu kita dulu. Bila tengok akak kita pakai tu, ingat Seri Mersing lah. Kajang Pak Melo, kajang. Tuan-tuan yang saya hormati, apa yang dibuat dek pulau tu? Dia kata, jaga orang itu, jaga orang ini, buat rumah tradisional, buat kerih, buat ini. Ini Melayu, bukan Islam. Tu dia. Kita sekarang ni kena kuatkan Islam. Tu dia. Sabar bang, buat tenang lah. Ini pertembungan yang berlaku di dalam negara kita sejak berpuluh-puluh tahun dulu. Kalau bercakap soal Melayu, dia dipanggil perkauman. Bercakap soal Melayu, dipanggil asabiyah. Tak boleh cakap bangsa, kena cakap bab agama. Buat sabar ustaz ya, tenang ustaz. Dia kata kalau bercakap soal bangsa, tak betul. Kita kena bercakap soal agama. Itu dia. Okey. Kalau awak kata bercakap soal bangsa tak boleh, bercakap soal kaum tak boleh, bagaimana Allah letakkan di dalam Al-Quran? Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sesungguhnya tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itulah yang mengubah nasib dia sendiri. Habis itu mana nak letak ayat Quran tu? Allah kata dia tak akan ubah nasib sesuatu kaum sehinggalah kaum tu sendiri ubah nasib dia sendiri. Maknanya kalau kita bercakap tentang kaum kita, kaum Melayu kita, bangsa Melayu kita, bagaimana nak jadi hebat, bagaimana nak jadi maju, bagaimana nak jadi yang terhormat, itu tidak salah. Dan itu bukan dipanggil sebagai asabiah. Berpuluh-puluh tahun ustaz-ustaz duk cakap soal Melayu asabiah, cakap soal Melayu asabiah, perjuangan Melayu asabiah. Tapi Allah sebut benda itu dalam Quran. Ubahlah nasib bangsa engkau sendiri. Bila saya tanya dekat dia, entah belajar di mana ustaz? Oh, anak belajar di Mesir. Di Mesir ada Persatuan Melayu Mesir. Ustaz masuk, oh saya ahli jawatan kuasa. Bukankah Persatuan Melayu Mesir itu memperjuangkan Melayu di Mesir? Yang sabiah lah tu. Dia kata yang tu tak ada kena kepala otak kamu. Duduk di luar negara, kamu bercakap soal Melayu, kamu berpersatuan Melayu, kamu jadi ahli kelab Melayu, pelajar-pelajar Melayu. Bila balik ke Malaysia, kamu jadi ustaz, tak boleh cakap soal Melayu. Eleh kau. Yang herannya bila nak mengundi, minta undi orang Melayu. Ini penyakit kita ni tuan-tuan ni. Melayu adalah satu kaum yang Allah Ta'ala jadikan. Yang bersopan santun, termasuklah mengidang ayo. Mana faham? Tak faham sudah tuan-tuan. Ini bangsa kita. Lemak manis alah amboi-amboi, santan kelapa alah amboi-amboi, ku pandanglah manis alah amboi-amboi, anak siapa? Anak siapa? Manis benar tuan-tuan. Ngidang ayo menunduk tuan-tuan. Orang Melayu itulah tuan-tuan adat. Bila nuang ayo tunduk. Kalau kita tengok orang putih, tuang ayo berdiri, tengok di hotel. Diri ni mak ni. Dia pula duduk. Tuan-tuan yang saya hormati. Saya cakap pada tuan-tuan tentang tidak salah bercakap soal Melayu. Apatah lagi Melayu kita ini mesti Islam. Bila kita bercakap soal Melayu, secara tak langsung kita juga bercakap soal Islam di Malaysia. Kerana majoriti orang Melayu di Malaysia ialah Islam. Yang memperjuangkan Islam di tanah Melayu ni ialah orang Melayu. Maka bila kita menjaga Melayu, kita menaikkan martabat Melayu, bangsa kita, secara tak langsung Islam juga. Cuba kita tengok hari ni, perkampungan Melayu. Apa yang ada? Surau. Ada disko. Tak tahu kalau upah-upah lepas ni kita karaoke ya. Gini upah karaoke ni. Yang adanya surau. Bila sebut Melayu, apa yang ada? Masjid. Bila sebut Melayu, apa yang ada? Semua peraturan dan hukum ada di situ. Menengok perempuan, laki. Tak ada macam-macam atas haribu Kak Leha, Abang Bidin. Atas haribu Abang Bidin, Kak Nap. Tak ada tuan. Allah, orang Melayu kita ni tersusun letak. Tuan. Jadi janganlah kita benci bangsa kita. Sebab kita mengenali agama kita melalui apa? Bahasa Melayu. Akak-akak kenal Islam ni dengan bahasa apa? Hindustan. कभी मेरा दिल में ख्याल आता है कि जे तुझको बनाया गया है मैं really apa menatang ustaz? Saya pun tak faham kak. Kita tak cakap bahasa India, Tamil. Kan kita tak belajar agama dalam bahasa Tamil. Hello miss, kita tak belajar. Kalau saya ceramah hari ni dalam bahasa Arab, kan dia faham Kak Nap? Tak faham. امتحان من الكلام الآن نتكلم في اللغة العربية الحمد لله في هذه apa benda pula Ustaz Kazim ni cakap.
Tetapi kita belajar sifat 20 bahasa Melayu. Kita belajar tajwid pun bahasa Melayu. Kak Raya, ini mat apa? Kak Raya kena mat jaiz je. Gelisah. Itu mat jaiz Kak Raya ketampur Raya kan kata dia. Kita belajar Quran tu pun tajwidnya bahasa Melayu. Belajar tauhid bahasa Melayu. Fiqh pun bahasa Melayu. Habis tu kamu benci dengan Melayu apa? Belajar dengan Ustazah Aziziah di sekolah kebangsaan bahasa Melayu. Hari ni kita nak belajar cara-cara semayang. Pertama sebelum semayang kenalah ambil wuduk dulu. Mari kita belajar wuduk dulu. Bahasa Melayu kalau Ustazah tu ngajar bahasa Arab, dia pun tak faham. Macam mana aku nak ngajar kamu ni aku tak erti bahasa Melayu? Dia kena belajar bahasa Melayu untuk dia mengajar orang Melayu. Kalau dia orang Arab sekalipun. Tiba-tiba ada ustaz cakap hari ni bercakap soal Melayu tak boleh asabiah. Padahal kamu belajar Iqra, kamu belajar Muqaddam dulu dengan ustazah. Dia yang mengajar kamu. Panjang, pendek, baris bawah, baris atas. Tapi hari ni bila dah jadi ustaz, dia pula bawa gerakan. Tak boleh bercakap soal Melayu. Jangan perjuangkan Melayu. Ini asabiah, perkauman. Habis tu yang asabiah benar-benarnya apa Ustaz? Asabiah. Asabiah ini ialah menyokong kezaliman. Disebabkan dia tu kawan kita, dia salah, tetap kita sokong dia. Itu baru nama asabiah. Saya ni salah. Tak betul. Tetapi disebabkan saya ni kawan pada Cik Osman kita ni. YDP kita ni nama Cik Osman. Osman Abdul Rahman. Satu lagi nama dia Osman Bakar. Yang mana kenal Osman Bakar? Kenal? Anak bapa ke keluarga 69? Keluarga 69. Ini pengurus saya, Osman Bakar. Kata dia. Saya ni baik dengan Osman. Disebabkan Osman ni baik dengan saya buat salah. Osman pertahankan saya. Itu baru nama asabiah. Tetapi kalau memperjuangkan hak bangsa, memperjuangkan kepentingan bangsa, memperjuangkan hak-hak yang patut ada pada bangsa, itu bukan dipanggil asabiah. Itu dipanggil sebagai perjuangan untuk mengubah nasib. Dan ianya disuruh dalam agama kita. Saya pun tak tahu tuan-tuan, Pulau Misa ni, rupanya dah lama ada. Tak tahu kalau dia tak ada jemput saya. Tak tahu. Tak tahu sungguh. Saya bodoh ni. Tak tahu. Demo tak ada panggil, tak tahu saya. Lagipun antara Manjui Ipoh dengan Botan ni jauh. Saya ceramah di Sabah tiap-tiap bulan. Dekat je. Tiap-tiap bulan pergi. Botan ni ke Manjui ni 30 tahun baru sampai. Jauh. Ya benda faham. Tak faham mudah tak ni. Sabah tu dekat je tiap-tiap bulan. Besok saya pergi Sabah. Besok di Melaka. Malam ni saya di Gurun Kedah. Malam besok saya di Tanjung Bidara Melaka. Hari Ahad saya di Keningau Sabah. Tiap-tiap bulan ke sana. Ke Sabah. Kadang Sarawak. Tiap-tiap bulan. Dia mendekat je. Yang jauh botak. Faham. Tak faham sudah tuan. Disebabkan terlalu jauh, 30 tahun baru sampai, sebab tu saya baru tahu. Bila saya tahu tadi, subhanallah bagusnya. Dema ada jaga orang-orang yang tertentu, orang yang kurang bernasib baik. Dan ayah anda tadi bagi tahu kami tak ada ambil bayaran Ustaz. Kami bela je, jaga je. Masya Allah, bukan senang tuan-tuan. Di sekolah saya tu ada anak yatim, ada fakir miskin, ada orang tua-tua, ada yang terbuang, ada yang dibuang. Ada yang dibuang anak, ada yang dibuang keluarga. Anak-anak ramai seorang tak nak bela, mendatang saya bela. Beratus ribu belanja sebulan tuan-tuan. Banyak belanjanya. Ada yang tak ada keluarga, ada yang sakit, ada yang kanser, ada yang buah pinggang. Sakit banyak. Abang-abang sekolah saya ramai bujang-bujang.
Kalau rasa nak kawan, pergi sana lah. Umur 70, 80 ada. Akak-akak kalau rasa nak bersuami datang sekolah saya. Ada stok baru sampai ni. Umur 77 akak. Slow jalan dia, slow. Tawaduk betul tak ada. Slow jalan. Kalau akak dapat dia untung kak, 6 dalam 1. Kencing manis, jantung, buah pinggang. Jadi belanja banyak. Saya tahulah kalau buat macam ni belanja banyak. Entah. Kalau kita tak ada support dema, kalau kita tak ada nolong dema, lebur tuan-tuan. Jadi apa yang tuan-tuan sumbangkan tadi, mudah-mudahan dapatlah dema guna bantu untuk program-program di sini. Dan yang mana belum derma tu, saya lancarkanlah kutipan ikhlas bagi keperluan aktiviti surau Pulau Misa Melayu dan pembangunan fasiliti. Kalau tuan-tuan orang sini bagi, mana boleh saya ceramah pun tak bagi, saya pun nak nolong juga. Ya, saya sumbangkan sebanyak RM1,000 untuk pembangunan surau tuan-tuan nanti insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Jadi bila kita bercakap soal Melayu, kepentingan dia ialah usul kepada dia. Ialah agama kita. Bila Melayu kuat, tak berpecah belah, Islam akan jadi kuat. Tapi kalau kita berpecah belah, bergaduh, bersekenter tuan-tuan, Islam juga akan jadi susah. Pembangunan Islam terbantut, kepentingan Islam tergadai. Sebab itu bila kita sebut kita orang Melayu, kita Islam, jaga perpaduan kita. Kasih sayang kita. Jangan dengki-mendengki sama kita. Maka bila kita jaga benda itu, insya-Allah mudah-mudahan Islam terpelihara. Dan bila kita jaga Islam, maknanya kita jaga Allah. Allah sayang pada kita. Maka Nabi sebut dalam hadis, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Sebab kita ni terlalu lemah tuan-tuan. Terlalu lemah. Tangan saya ni saya tunjuk pada Tok Ketua tadi. Bekas tok sidang kita ni. Tunjuk pada ayahanda tadi. Dia bertanya saya, Ustaz sihat ke? Saya ni sihat ke tak sihat ke? Macam sihat. Orang rumah saya kata, abang nak ke mana? Botol. Lepas tu, Kedah. Lepas tu, Melaka. Lepas tu, Sabah. Isnin, Sabah. Selasa, Negeri Sembilan. Rabu, Putrajaya. Hari Khamis, baru balik. Astaghfirullahalazim. Abang ni pelik, sakit tapi macam tak sakit. Saya kata saya ni bukan jenis orang lain, kalau sakit menong di rumah. Sakit yuk. Bukan macam tu tuan. Saya sakit, ubat saya ialah mikrofon. Ni ubat ni. Itu ada orang bengong tanya saya, Ustaz mikrofon kena rebus dulu ke? Terpulang lah. Rebus satu periuk, minum air dia. Tinggalkan segelas air dia, minum. Udah meletup mentah, tu bakar lah. Bengong kamu ni. Apa yang kita suka, dia menghilangkan apa yang kita duka. Apa yang kita sedih, bila kita buat apa yang kita suka, dia menghilangkan kesedihan. Bila saya buat benda yang saya suka, saya jumpa orang-orang macam tuan-tuan, akak-akak semua, saya hilang sedih. Hilang sakit. Bila saya tengok akak kita yang naik wheelchair ni, hilang sakit saya. Sebab dia naik wheelchair, saya masih lagi boleh berjalan. Saya tengok akak kita minum air, seronok benar tuan-tuan. Minum ais tu. Saya minum, nampak? Orang sihat minum ais. Saya, air kosong, ais. Jadilah tuan-tuan. Sekurang-kurangnya saya boleh minum. Sebab bila saya keluar, ada orang yang lebih teruk daripada saya lagi. Baru ni saya ceramah di Melaka, 2 orang naik kerusi roda. Dua-dua tak bercakap. Macam akak kita ni boleh senyum lagi. Macam 2 orang kerusi roda ni langsung tak senyum. Begini. Wayar ni masuklah hidung. Wayar masuklah hidung. Masuk sampai dalam perut.
Rupanya kena stroke. Tak boleh nak makan. Masuk jolok wayar ni kot hidung, masuk dalam perut sini. Isteri dia, anak dia bawa susu sekali. Main dengar ceramah saya. Yang isteri pegang susu, dia duduk gini. Masuk susu dia mulut, keluar ni. Macam tu punya sakit pun datang dengan ceramah. Ya Allah, ya Allah. Menung saya. Saya pergi dekat dia baca doa pada dia. Abang, faham ke apa saya kajar tadi? Oh, faham lah tu. Dia hangguk. Udah berapa lama macam ni kak? Udah 8 bulan Ustaz. Itu dengar ceritanya Ustaz nak datang, dia datang gini, dia tepuk kerusi, nak tunjuk muka saya. Itu kami hantar juga. Ya Allah, macam tu punya sakit tuan-tuan, datang. Kita baru pening kepala. Tak pergi ke kampung Melayu tu. Aku pening tadi. Aku dah pakai dah baju pening warna. Atau duduk di rumah, hidup juga. Aku pergi pekan parit tadi. Makan mi tadi. Oh boleh pula kamu ya tadi. Dia punya seksa tu tuan-tuan datang dengan ceramah. Saya punya sihat macam ini tak boleh pergi ceramah. Malu saya pada dia. Sebab tu datang. Yang kedua kenapa? Sebab saya teringin mati. Semalam kita tengok ustazah tu mati. Tengah baca Quran pa. Allah. Dia baca Quran. Mati. Cantiknya mati baca Quran. 1000 tahun wangi nama lagi. 100 tahun mulia orang dah sebut. Dia dah tak ada. Ustazah dah tak ada, dia dah tak ada dah. 5 tahun dah dia tak ada. Oh ya ke? Sakit apa? Sakit apa tengah baca Quran? Matinya ya Allah. Nampak? Manis sebutan tu. Cuba tuan-tuan bayangkan mati tengah karaoke. Dia dah tak ada dah. Dia tak ada 5 tahun dah mati dah. 5 tahun tak ada dah. Sakit apa? Sakit apa? Kena karen. Ha? Tengah karaoke lagu rock kejadah ni mati dia. Kan lain benar bunyi tuan-tuan. Saya pun teringin mati macam itu. Ustaz Kazim dah tak ada. Bila? Dah 2 tahun. Ya Allah, sakit apa? Dia mati tengah ceramah. Kan mana munji dia? Dia mati nak pergi ceramah. Dia mati balik ceramah. Oh ya Allah. Dulu jadi dah sekali. Tengah-tengah ceramah kena serangan jantung. Hampir mati. Tapi Allah bagi sambung nyawa lagi. 2016 kalau apa-apa ingat. Kecoh satu dunia. Ustaz Kazim meninggal dunia ketika ceramah. Oh ya Allah. Padahal saya duduk dalam ICU. Orang kata saya dah meninggal. Dia mau telefon bapak mentua saya di Kedah. Haji Din. Ya. Ni Ustaz Kazim nak simpan di mana tahu? Simpan apa? Yalah dia nak bawa balik ke Ipoh kan, bawa balik Kedah. Bawa balik apa? Lah dia dah ni mayat dia. Mayat tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Ustaz Kazim ada di Kelantan dekat hospital. Bila masa dia mayat, oh ya ke? Dalam Facebook dah mati kata dia. Saya kalau ikut Facebook tuan-tuan, udah innaillah tuan-tuan. Oi, ni dia datang ni zombie ni. Itu yang slow jalan tu dia tu zombie, mati hidup semula. Jadi tuan-tuan, jom. Yang kita buat di sini, kita naikkan Islam kita. Berbudaya, budaya Islam. Berbusana, budaya Islam. Bila sebut Islam, adakah dengan pakai tengkolok itu bukan Islam? Adakah dengan berbaju Melayu bukan Islam? Bersampin bukan Islam? Adakah dengan berpakaian ini bukan Islam? Adakah Islam tu pakai jubah? Jubah tu pakaian tradisi orang Arab. Orang Arab tradisi dia jubah. Kamu Arab ke, kamu Yahudi ke, kamu Kristian ke, dia mau jubah. Sebab tu tuan-tuan, saya pergi ceramah di Mesir. Saya pergi ceramah di Mesir, duduk dalam hotel. Jadi duduk tunggu nak dapat kunci tu lambat benar. Minah harap ni ya Allah, sabar je lah. Duduk macam ni lah nunggu nak siap kunci bilik. Beg penuh depan tu. Saya pun mata Leo mata nengok. Kasino dalam hotel tu. Saya duduk nyanda tegak saya.
Kasino? Hai. Ya betul kau. Saya pun pergi tanya dekat kaunter tu. Boleh ke orang Islam masuk kasino tu? Saya ni orang Islam, saya kata. Boleh ke masuk? Dia kata apa tak boleh? Sila. Saya tak pernah tengok kasino, tuan-tuan. Oi. Masuk pun tak pernah. Tiba-tiba pergi ke Mesir, ada dalam hotel saya tu. Jadi saya pun buat jenis orang tak apa nasihat, tuan-tuan. Panjang tengkok saya duduk kat pintu tu. Lupa kunci pula handphone ni pun. Saya pun tengok, maksudnya tengok. Oh macam ini rupanya kasino. Yang duk main dalam dia semua pakai jubah. Haram jadah tu saya kata. Pakai jubah kita. Oi Tok Syekh. Kita ni pakai jubah macam tu. Imam sembahyang Jumaat. Dia main judi. Nampak? Sebab dia bukan Islam. Bukan semua orang Arab. Islam. Kristian, Sepah. Orang Arab cakap Arab. Syam, ya, aku Kristian. Jadi saya tanya pada orang yang bawa saya tu. Macam mana nak kenal orang Arab Islam dengan orang Arab bukan Islam? Perempuan Islam, Arab. Perempuan Arab tak Islam. Dia kata senang. Macam mana yang senang tu? Kebanyakan yang tak bertudung itu bukan Islam. Yang Islam, yang bertudung. Oh, itu cara nak kenal Islam tak Islam dengan bangsa dia. Tuan-tuan jangan ingat orang Arab semuanya Islam. Ya Allah. Di Lebanon, Arab Kristian bersepah. Di Mesir, Arab Kristian bersepah. Yang ada hak Arab semua, hak Islam ni di Mekah, Madinah. Hak di Riyadh tu pun, Islam bersepah. Saya baru balik pada Jeddah. Tuan-tuan. Saya balik hari Khamis lepas. Saya duduk di Jeddah. Yang makan sebelah saya tak bertudung. Daring benar perempuan ni tak bertudung. Relax minum, ngak minum. Rupanya tak Islam, Kristian. Dia mau kerja di Jeddah. Kerja di Riyadh. Tapi kalau masuk Mekah semua tu Islam lah. Ni hak di Jeddah ni. Nampak macam orang Arab, tapi tak Arab dia. Dia bukan orang Islam. Dia Arab tapi dia tak Islam. Tapi kita tuan-tuan di Malaysia ni alhamdulillah. Kita berbudaya Melayu tapi Islam. Adakah pakai songkok salah? Tak. Pakai songkok macam saya pun tak salah. Dia kata ustaz, songkok ustaz beli bila? Saya beli songkok ni di Singapura. Saya suka yang Singapura punya buat. Ini saya order ni dari Singapura. Pasal hak Malaysia punya, saya hak keras tak boleh lipat. Ni boleh lipat dua, senang lempar. Ni boleh lipat dua. Hak Malaysia punya tak boleh lipat, semua keras. Saya beli 2017. Oh lama dah. Ustaz, ya. Ustaz sembahyang pakai songkok. Kadang pakai kopiah, kadang pakai songkok. Soalan saya Ustaz, Ustaz beli songkok 2017. Tak basuh ke? Tak basuh ke Ustaz? Tak. Basuh rosak lah. Ya, tu berapa tahun tak basuh sembahyang. Atau kamu sembahyang di masjid. Saya sembahyang di masjid. Kapet di masjid 12 tahun tak basuh. Kapet di masjid tu. Kak Leha pijak, Abang Bidin pijak. Dolah kentut atas kapet tu. Duduk bersila dia. Dia duduk atas lantai di bawah, kemudian duduk dalam masjid dengar khutbah. Yang punggung dia duduk di bawah, punggung dia duduk atas kapet. Lepas tu dia kejak ke depan, lepas qomat, kamu pula sujud tempat punggung dia, kamu tak basuh. Ada fikir. Itu belum masuk lagi kaki cekam. Keluar pada jamban, kaki basah aja. Basuh kaki, masuk dalam masjid. Dia lap pula dekat kapet, dekat pintu masjid tu. Lap. Kita pula lambat sampai hujung sekali. Dekat tempat dia lap. Allahu Akbar. Sah tak sembahyang dia? Sah, tak ada najis, balon je lah. Serupa dengan songkok ni pun, tak ada najis, kau sah lah sembahyang. Yang tak sah, pakai songkok. Baju seluar tak pakai. Itu confirm tak sah. Allahu Akbar, songkok saja dia pakai. Gila ke apa kamu ni?
Adakah salah pakai tengkolok? Tak salah. Silakan. Pakai helmet pun tak salah. Tiba-tiba kita pula kata pakai tengkolok bukan budaya Islam. Engkau menghormati kepala. Sebab itulah kita memakai helmet bila naik motor. Tujuan dia apa? Menghormati kepala. Menjaga kebaikan kepala. Menjaga kehormatan kepala. Lindung kepala kita ni. Sebab tu disuruh letak sesuatu di atas kepala kita. Naik motor, pakai helmet. Helmet ada Ustaz. Dalam raga, kata dia. Atau kenapa tak pakai? Polis tak ada. Kata dia. Oh. Nengok-nengok polis kat depan tu pula. Baru kalau kabut pakai pula. Oh, kamu. Selalu gitulah. Bila polis tak ada, tali keledar pun tak pakai. Naik kereta relax, tak pakai tali keledar. Tengok-tengok ada roadblock depan. Tarik masa itulah tak jalan pula. Tarik. Udah tak ni. Sebab kita fikir, aku pakai sebab polis. Padahal kita pakai sebab keselamatan. Serupalah dengan kopiah, songkok, tengkolok. Kita letak di kepala ni tuan-tuan sebagai lambang penghormatan. Saya masak. Setiap hari Sabtu saya masak dalam Facebook saya. Masak bodoh-bodoh je kat Gayah. Orang lelaki ke pandai main lempar-lempar je lah. Kadang masak cucur, kadang masak bubur kacang, buat FB live. Hari tu saya masak, saya pakai chef, topi chef yang panjang putih tu. Kemudian ada satu chef tegur saya. Ustaz belajar masak di mana? Belajar gitu-gitu je lah. Ada dapat chef ke? Tak. Atau yang pakai topi chef buat apa? Bapa, tuan. Udah kena sound saya, tuan. Sampai sekarang saya pakai topi sebakar, topi haram jadah, topi sebakar, tuan. Saya ingatkan nak pakai lah. Oh, kena sound. Sebab tak ada sijil. Oh, rupanya nak pakai topi tu pun kena ada kelulusan pula. Mana saya tahu. Saya pakai je lah. Sebab saya nak menghormati rambut saya, kepala saya supaya rambut tak jatuh di dalam masakan saya. Masya Allah tuan-tuan. Chef, tak tahulah chef betul ke tak betul. Kalau dia mengaku ke apa ke, saya letak telefon malas aku layan kamu. Pakai chef muka salah topinya apa. Dia kata bila ustaz skill salah nanti menjejaskan kita punya persatuan. Astagfirullahalazim. Saya ni skill kejadah apa? Saya masak telur je. Cucur telur je untuk kecil. Itu pun kena sound. Harga betul. Serupalah dengan tengkolok kita. Di rumah saya ada 15 tengkolok. Busana saja ada 15. Tengkolok ada 15. Nak apa? Nak ayam patah pinggang ke, ayam patah sayap, kepak ke, semua ada tuan. Yang tutup telus pun ada, yang sebelah kanan pun ada, yang pucuk ke atas pun ada, yang garam sebuku pun ada, semua ada. Saya ada buku di rumah saya ni, busana Melayu. Ada 4 buah buku. Tebal-tebal itu tuan-tuan. Ini samping ini tengkolok ke belakang, ini tengkolok ke kiri, ini tengkolok ke depan, semuanya ada. Yang ni nak ajak perang, yang ni nak ini, semuanya ada tuan-tuan. Orang Melayu kita penuh dengan adat budaya. Serupalah samping ni pun. Kalau labur, udah kahwin. Udah singkat sikit, orang tu kata nak menikah. Singkat sikit tuan. Terus berlabur sikit tuan, maknanya udah kahwin.